Kita membaca kitab Bahrul Hadis jilid yang ke-15 kita sampai pada muka surat yang ke-88. Kita masuk kepada tajuk ataupun masalah yang ke-126. Kita akan membacakan pada malam ini tentang beberapa darjat anak-anak Adam. Terbahagi kepada beberapa darjat ataupun beberapa kedudukan. Maka anak Adam yang diperanakkan dia mukmin sampai matinya di dalam keadaan mukmin. Kita baca dah dulu orang-orang yang pertama sekali ialah orang yang lahir dalam keadaan Islam, beriman dan mati pun dalam keadaan beriman. Ini darjat yang pertama. Itulah orang yang terbilang di dalam darjat yang pertama manakala hidup ia cara mukmin yang menyempurnakan kemahuan iman dan Islam. Dan dia mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah dan menjauhi segala yang ditegah oleh Allah. Ini kedudukan nombor satu. Yang lahirnya Islam, hidupnya cara Islam dan menjauhi segala larangan Allah serta melaksanakan perintah Allah. Dan jika hidup ia adalah mukmin sekira-kira percaya kepada Allah dan Rasul dan percaya pada firman Allah dan sabda Rasulnya dan tiada menjunjung sebagai perintah yang disuruh oleh Allah dan menjauhi segala tegahnya dan demikianlah sampai matinya dalam keadaan beriman seperti yang disebutkan dalam bab yang tersebut seperti yang disabdakan oleh Rasulullah seperti dalam masalah 125 tadi, iaitu setengah daripada anak Adam itu orang ini peranakkan dia hal keadaannya mukmin kerana dua mak bapaknya saja mukmin atau seorang daripada keduanya mukmin kemudian hidup ia dalam keadaan beriman dan mati ia dalam keadaan beriman. Ialah setengah daripada orang yang berbahagia akan sebagai yang tiada masuk di dalam darjat mukmin yang kamil. Dalam kali ini pun ada dua. Kategori yang pertama ini iaitu orang yang hidup dalam Islam, mati dalam Islam. Lahirnya Islam, hidupnya Islam, matinya Islam. Kalau dia orang yang taat kepada Allah, kalau dia orang yang menjunjung perintah Allah, orang ini ialah orang yang kamil, yang sempurna imannya. Tetapi dalam tu juga ada juga kategori yang kedua. Islam mak bapak dia, maka dia pun Islam. Tetapi cara hidupnya tidak Islam. Cara hidupnya tidak menjunjung perintah Allah. Tetapi matinya dalam Islam juga. Maka orang yang macam ni tiada termasuk dalam darjat mukmin yang sempurna. Jadi bab yang pertama ni ataupun darjat yang pertama ni ialah orang yang hidupnya Islam, lahirnya Islam, matinya Islam. Ini darjat nombor satu. Dalam itu pula ada darjat nombor dua. Hidupnya Islam, lahirnya Islam, hidupnya Islam, mati pun Islam tapi tak taat. Tak taat kepada Allah. Orang ni mati dalam keadaan tidak taat kepada Allah. Islam juga dia, tetapi dalam keadaan yang tidak mempunyai iman yang sempurna. Ini darjat yang pertama. Dalam darjat yang pertama ini ada dua bab ataupun ada dua bahagian. Satu yang iman sempurna, yang taat pada Allah, yang menjauhi segala larangan Allah. Yang kedua ialah iman yang tidak sempurna, iaitu Islam saja. Mak bapak saja Islam, dia pun Islam. Tapi sembahyang pun tidak, puasa pun tidak, mati pun Islam. Maka orang ini imannya tidak sempurna. Di mana tempatnya ustaz? Wallahu a'lam. Mana tempat dia di hari kiamat? Wallahu a'lam. Itu terpulang pada Allah. Di bawah rahmat Tuhan. Kita tak boleh nak menentukan dia di neraka ke, dia kena seksa ke. Sebab dia Islam. Sebab kita baca dalam hadis man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kata-katanya la ilaha illallah masuk syurga. Jadi dah Allah kata masuk syurga. Macam mana ustaz dia tak sembahyang ataupun tak sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang. Itu rahmat Tuhan, kita tak tahu. Baik, itu yang kedua. Nabi bersabda, "Wa minhum may yuladu kafir wa yahya kafiran wa yamutu kafiran." Yang kedua, setengah daripada anak Adam itu lahirnya dalam keadaan kafir. Sebab mak bapak kafir. Wa yahya kafiran, dan hidup pun dalam keadaan kafir. Dan mati pun wa yamutu kafiran. Mati pun dalam keadaan kafir. Ini nombor tiga. Nombor dua. Darjat nombor dua ialah, iaitu satu darjat yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti yang tersebut dalam hadis tadi, iaitu anak Adam yang beranaknya dalam keadaan kafir. Sebab apa dia kafir? Sebab mak bapak dia kafir.
Dengan sebab mak bapak dia kafir, maka dia pun kafir. Maka apabila cukup umur anak Adam yang diperanakkan kafir tadi, tidak juga ia memeluk Islam. Dan dia dikira Islam apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia tetap dipanggil kafir. Dan melaksanakan segala fardunya. Maka di dalam masa ia hidup, kemudian daripada cukup umur itu, hiduplah ia dalam keadaan kafir namanya. Selepas dia cukup umur, masih belum mengucap, masih lagi belum Islam, maka dia dalam keadaan kafir. Dan apabila nyawanya hilang daripada tubuhnya dengan tidak mengucap 2 kalimah syahadah dan tidak masuk Islam, maka matilah ia dalam keadaan kafir. Ini adalah darjat nombor 2. Darjat nombor 1, mudah-mudahan kita lah lahir kita dalam keadaan Islam, sebab mak bapak kita Islam. Hidup kita sekarang ni pun Islam. Yang ketiga, kita minta pada Allah mati pun dalam keadaan Islam. Darjat yang nombor 2, lahir-lahir kafir. Siapa kafir? Mak bapak kafir. Tak masuk Islam pula selepas cukup umur, kafir lagi lah budak. Nak mati pun tak masuk Islam lagi, maka mati pun dalam keadaan kafir. Yang ni yang nombor 2. Yang ni kita dak lagu. Ya, mudah-mudahan mati kita tidaklah mati kafir, mati dalam keadaan Islam. Baik, anak yang ketiga ataupun anak Adam yang ketiga, diperlahirkan, diperanakkan mukmin dan mati kafir. Ni yang haus sikit. Baik, sesungguhnya ini satu lagi darjat anak Adam yang dijadikan oleh Allah, iaitu diperanakkan dia mukmin sebab mak bapak dia Islam. Maka dia pun mukmin, hidup dia dalam keadaan beriman dahulu daripada cukup umurnya. Kemudian apabila dia baligh, hendaklah dia peliharakan dirinya daripada menjadi kafir yang akan boleh merosakkan imannya. Maka dan hendaklah menyelamatkan dirinya daripada murtad. Maka apabila binasa imannya dengan apa jalan yang boleh memurtadkannya, maka dia dipanggil sebagai murtad kafir. Dan apabila terpelihara daripada segala yang memurtadkan, maka hiduplah ia dalam nama mukmin juga. Ia apabila datang akhir hayatnya, apabila ia murtad, maka mati juga ia dalam keadaan murtad. Wal'iyazubillah. Ini yang ketiga, lahir Islam sebab mak bapak Islam, tetapi bila cukup umur, murtad pula. Sehinggalah matinya tidak mengucap, matinya dalam keadaan mengaku agama lain lebih baik daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka mati dia dalam keadaan murtad. Ini yang ketiga, lahirnya Islam, hidupnya kafir dan matinya pun dalam keadaan kafir. Nombor 3. Nombor 4, anak Adam yang dilahirkan kafir tetapi mati dalam keadaan mukmin. Ini nombor 4. Ini juga satu lagi jenis anak Adam yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, iaitu diperanakkan dalam keadaan kafir kerana mak bapaknya kafir. Kemudian hidup dia dalam keadaan kafir hingga cukup akalnya, hingga cukup umurnya, lalu Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Maka ia pun berada dalam keadaan Islam, maka matilah ia dalam keadaan mukmin. Maka orang ini awal-awal hidupnya celaka, tetapi bertukar menjadi bahagia di akhir kehidupannya. Barang dikekalkan Allah kiranya akan kita muslimin di dalam Islam. Ini 4 kategori manusia yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam bab iman. Dalam bab iman. Yang pertama, Islam lahir, hidup cara Islam, mati cara Islam. Ini yang pertama. Yang kedua ialah dalam keadaan lahirnya kafir, hidupnya kafir, matinya pun kafir. Yang ketiga ialah manusia yang hidup, yang lahir secara Islam, hidup secara kafir dan mati juga secara kafir. Yang keempat ialah orang yang hidup, yang lahir secara kafir, hidup pula dengan Islam dan mati pula dengan Islam. Ada 4 kategori manusia. Yang sekarang ni yang sedang hangat dibincangkan yang nombor 4 lah. Lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan kafir, nak masuk Islam kena declare. Kena bagi tahu dekat mak bapak, adik-beradik, kaum kerabat, sepupu, sepapat. Ini peraturan nak masuk Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah.
Allah Ta'ala berfirman kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu ada satu-satu masalah dalam apa-apa yang dipertikaikan, dalam apa-apa yang diperbahaskan, tolonglah rujuk kepada Allah dan tolonglah rujuk kepada Rasul. Ini pegangan umat Islam. Bila ada satu-satu isu, bila ada satu-satu hal, bila ada apa juga masalah, benda sikit pun, syai'in, likulli syai'in, pada satu benda kecil sekalipun, Allah adalah rujukan kita, Nabi Muhammad adalah tempat kita rujuk, Al-Quran dan hadis. Jadi dalam masalah orang Islam, orang nak masuk Islam, adakah satu hadis ataupun adakah satu perintah daripada Allah supaya mengisytiharkan Islam kepada orang ramai ataupun kepada adik-beradik? Kita tengok pada peringkat awal Islam, yang declare awal-awal masuk Islam pun sahabat-sahabat yang mempunyai kedudukan seperti Abu Bakar. Dia isytiharkannya di Islam sebab dia orang kaya, dia ada kedudukan, orang tak berani buat apa pada dia. Umar Al-Khattab, dia isytiharkan di Islam sebab apa? Sebab dia mempunyai keberanian, kekuatan, dan orang takut pada Umar Al-Khattab. Begitu juga Hamzah bin Abdul Muttalib mengisytiharkan yang dia Islam di hadapan Kaabah. Kenapa dia begitu berani? Sebab dia dihormati, dia cukup ditakuti, dan orang tak berani ambil tindakan pada dia. Tetapi kenapa ada sahabat-sahabat yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi? Ada yang masuk Islam daripada golongan yang lemah, golongan miskin, golongan mustadha'afin, golongan yang dipanggil sebagai golongan hamba, yang masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Seperti adik Sayyidina Umar yang masuk Islam dalam keadaan sembunyi. Ataupun keluarga Ammar yang akhirnya diketahui, dan akibat diketahui itu dibunuh, diseksa dan sebagainya. Maka terpaksa menyembunyikan Islam kerana takutnya nyawa diseksa atau nyawa dibunuh. Itu sebab Nabi ada masanya ada sahabat yang declare dan ada sahabatnya yang tidak berterus terang. Maka kaedah itu akan berlaku sampai sekarang. Ada orang yang boleh terang-terang mengaku dia Islam sebab dia ada kekuatan ekonomi, dia ada kekuatan keberanian dan sebagainya. Ada orang yang tak berani sebab apa? Kekuatan ekonomi tak ada, ataupun takut nyawa melayang, dibunuh dan sebagainya. Maka orang yang macam ini perlu diberi perlindungan. Bukan perlu mendedahkan diri kepada orang yang nak melihat dia mati kerana memilih agama Islam. Berapa banyak orang yang memilih agama Islam dibunuh, dipulau, diseksa, dibuang kerja, dihalau daripada keluarganya yang bukan Islam, akibat menceritakan yang dia sudah Islam. Jadi ada satu lagi alternatif lain yang perlu kita buat bila orang nak masuk Islam. Bukan kena pergi cerita kat mak bapak dia. Kita hanya takut berlakunya pertikaian apabila tak cerita, nanti nak ke bumi bergaduh, berebut, naik mahkamah, turun mahkamah. Itu bukan masalah dia. Masalah dia kenapa dia naik mahkamah, kenapa turun mahkamah? Sebab tidak ada pengenalan yang khusus tentang dia Islam ataupun tidak. Kadang-kadang selepas masuk Islam, nak dapat kad masuk Islam tu pun berbulan-bulan. Berbulan-bulan baru dapat pendaftaran bahawa dia ini orang mu'alaf. Kadang-kadang menjemukan orang. Tuan-tuan boleh baca satu kenyataan dalam surat khabar, satu surat pembaca yang menyesal dia masuk Islam. Dulu dia Cina, kemudian dia masuk Islam. Dan dia kata setelah dia masuk Islam, dia menyesal. Siapa menyesal? Menyesal dengan keluarga dia, memulau dia, memboikot dia, menghalau dia. Malah ada tindakan yang sampai nak mengancam nyawa dia. Akhirnya dia lari untuk minta keselamatan daripada orang Islam. Orang Islam tak peduli pada dia. Bila pergi kepada pejabat agama tertentu, orang pejabat agama pula komplain dekat dia. Masuk Islam ni kerja minta duit je. Akhirnya dia hidup dalam keadaan tension. Akhirnya dia di akhir surat itu, dalam surat khabar itu dia kata apa? Kepada Jabatan Agama Islam, kalaulah saya mati nanti, janganlah sibuk nak kebumikan mayat saya, kerana saya telah pun keluar daripada agama Islam. Jadi ini bukan salah mereka. Mereka perlukan bimbingan, perlu kebantuan. Sebab itu orang begini layak mendapat zakat, layak mendapat perlindungan yang sewajarnya. Tapi bila kita isytiharkan pula, suruh isytiharkan pula, tuan-tuan, tuan-tuan tengok berapa banyak kes yang dibunuh kerana isytiharkan Islam. Dan kesnya ditutup begitu saja atas nama perpaduan kaum,
atau nak menjaga ketenteraman awam. Jadi mesti ada cara yang lain untuk menyelamatkan mereka. Kerana mereka bukan senang nak memilih Islam. Islam itu mereka pilih daripada kalbu mereka. Hidayah yang Allah Ta'ala bagi. Tiba-tiba kita menyusahkan orang untuk memeluk Islam. Menakutkan mereka untuk memeluk agama Islam. Kita bimbang tuan-tuan. Apa yang kita buat ini tidak menjadikan mesra orang untuk memeluk agama Islam. Baik. Jadi apa benda pun yang berlaku kepada kita, sepatutnya kita rujuk kepada Allah dan rujuk kepada Al-Quran. Rujuk kepada Rasulullah ataupun rujuk kepada hadis dalam nak menyelesaikan apa jua masalah. Allah sebagai tempat rujukan kita. Al-Quran sebagai sandaran kita. Bukan kata dalam isu apa nama mu'alaf ni saja ataupun orang masuk Islam saja. Sebarang jenis isu. Isu babi ke. Rujuklah kepada Quran. Rujuklah kepada hadis. Rujuklah kepada Allah dan Rasul dalam nak menyelesaikan masalah babi. Kenapa selesaikan? Kita mendakwa bahawa kita memperjuangkan Islam. Dalam soalan babi ini, adakah kita merujuk kepada Allah dan Rasul untuk menyelesaikan mengikut kaedah Islam dalam isu babi? Adakah kita menyelesaikan isu babi ini mengikut sentimen orang Cina? Atau sentimen politik? Atau kepentingan politik? Ataupun undi? Berapa banyak yang mengatakan, marilah kita rujuk kepada Allah, rujuk kepada Islam dalam nak menyelesaikan isu babi. Seolah-olah Allah tak cerita macam mana nak buat kepada babi. Seolah-olah Nabi tertinggal macam mana nak cerita bagaimana nak menyelesaikan masalah babi. Kalau dalam Al-Quran ada cerita tentang semut yang kecil, ada cerita tentang lebah yang kecil, nyamuk yang kecil, malah dalam Quran ada sebut tentang zarrah, tentang atom yang sangat halus pun disebut oleh Allah. Takkan isu babi tidak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran? Ini yang menjadi pegangan umat Islam, ialah Al-Quran dan hadis. Maka bila kita bercakap bahawa perlu diselesaikan sesuatu masalah mengikut Al-Quran dan hadis, inilah masanya untuk kita menunjukkan bahawa memang Al-Quran itu mampu menyelesaikan masalah apa jua yang datang mengikut keadaan zaman apapun. Al-Quran dan hadis Rasulullah boleh menyelesaikan semua masalah. Baik. Kemudian, apa caranya Ustaz? Dia tak ada dalam bab ni, tak boleh masuklah bab babi ni, tak ada. Untuk sini bab anak Adam je. Facebook anak Adam lah, dia anak babi, tak ada sebut kuliah yang lain. Di sini dia sebut masalah anak Adam. Jadi babi itu anak babi. Jadi kita cerita lain kali lah. Baik. Anak Adam, kita masuk pula tentang perangai. Tadi kita baca tentang sifat iman yang terbahagi kepada 4. Sekarang kita masuk kepada perangai. Perangai anak-anak Adam atau tabiat anak-anak Adam. Di sini dia sebut anak Adam, dia tak sebut tabiat orang beriman. Tabiat anak Adam, dia tak sebut tabiat orang beriman. Dalam Quran tu tuan-tuan, ada ayat-ayat yang dipanggil ayat am, ada yang dipanggil ayat khas, ada yang dipanggil ayat hukum, ada yang dipanggil ayat mutasyabih, ada yang dipanggil sebagai ayat muhkam ataupun muhkamat. Dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan rujuk dalam juzuk yang ke-8, surah Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Surah Al-A'raf juzuk 8 ayat 3 tadi. Wahai anak-anak Adam, pakailah perhiasan kamu bila kamu berada di masjid. Apa makna masjid dalam ayat itu? Yang pertama, masjid ialah tempat semayang. Mungkin di rumah kita ada, dalam rumah kita ada satu bilik khas untuk semayang. Bila masuk nak semayang, dalam bilik kita sendiri pun pakai pakaian yang baik-baik. Apa makna masjid pada ayat itu? Masjid itu maknanya tiap-tiap kali kita nak semayang. Tiap-tiap kali nak semayang pakai baju yang cantik-cantik. Yang ketiga, apa makna masjid dalam ayat itu? Maknanya ialah masjid, zahir masjid. Zahir ayat kata masjid, maka masjidlah. Tiap-tiap kali kamu masuk masjid, tolong pakai lawa-lawa. Ya Bani Adam. Maka ulama-ulama bincang, kalau ya Bani Adam itu membawa maksud tiap-tiap kali nak semayang, wahai anak Adam, pakailah baju lawa-lawa.
Adakah orang Hindu nak semayang juga? Atau orang Cina pun nak semayang ke? Sebab itu ulama-ulama lebih menjurus kepada maksud masjid di situ ialah zahir masjid. Masuk ke dalam masjid, tolong pakai lawa-lawa. Tolong pakai perhiasan yang cantik-cantik. Dan Allah menggunakan perkataan, ya Bani Adam. Wahai anak-anak Adam. Masuk dalam masjid, tolong pakai perhiasan yang cantik-cantik. Apa makna perhiasan? Zina. Apa makna? Wangi-wangian. Apa makna? Menutup aurat. Apa makna perhiasan? Memakai pakaian yang paling cantik, yang pantas bagi kita. Apa yang ada yang cantik pada kita, yang segak pada kita, itulah yang cantik, yang dimaksudkan dengan zina ataupun perhiasan. Yang keempat, apa dia yang dikatakan zina? Tidak mengganggu orang lain. Yang kelima, apa makna yang dikatakan perhiasan itu? Seronok dipandang oleh orang lain. Ini dipanggil sebagai perhiasan. Bila masuk masjid, kenapa Allah menggunakan perkataan ya Bani Adam? Wahai anak-anak Adam. Sedangkan yang masuk masjid orang Islam. Bila sebut anak-anak Adam, dia umum. Semua manusia adalah anak-anak Adam. Islam ke, tak Islam ke, dipanggil anak-anak Adam. Masuklah masjid, pakai lawa-lawa. Tuan-tuan nampak ada ayat Quran ni? Nampak tak maha bijaksananya Allah? Nampak tak hebatnya ayat Quran ini? Sekarang ni yang masuk masjid sekarang ni bukan orang Islam. Yang mula-mula buat filing kita ada siapa? Hindu. Mai Hindu filing buat kongkang. Lepas tu siapa? Mai Cina, arkitek. Arkitek, engineer semua mai dah tengok semua. Lepas tu hantar tiang pasang konkrit. Cina pasang. Lepas Cina pasang, mai buruh Indonesia pula. Belum tentu lagi buruh tu Islam. Berapa ramai buruh Indonesia Kristian. Dah siap semua, dah dinding bata apa semua dah. Mari pula konkret. Konkret mix, konkret tu Cina je lah. Bila dah pasang konkret, pasang lantai semua dah, berapa shilling? Ni, plaster shilling. Cina je lah. Mai wiring pula, syarikat Kong wiring. Mai juga. Mai pasang tai. Cina pasang tai. Nampak tak? Mai ada pasang tai semua ni, mikrofon. Cina juga. Mai electrical. Mai bubuh ni, amplifier semua, speaker semua dia bubuh. Lepas tu, kapek. Ni, kapek ni. Pastel, kapek. Pakistan mana tu? Kita ingat kat Islam, rupanya Hindu. Mai pasang kapek. Mai cat siapa dia? Nyonya. Nyonya pakai seluar panjang tu cat. Kau betul-betul pasti tengok. Maha bijaksananya Allah Ta'ala. Mai pasang lampu, mai pasang apa? Cina juga. Mai buat oning Cina juga. Kongkang Cina. Mai melancurlah masjid pun. Orang putih, negro. Yang masuklah masjid sekarang ni bukan orang Islam saja. Segala bangsa masuklah masjid. Sebab itu saya katakan tadi, Al-Quran ni maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Sebab Allah tahu dah akan buat masjid, ia akan masuklah masjid bukan orang Islam saja. Segala bangsa akan masuklah masjid. Sebab itulah Allah gunakan perkataan ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Bila kamu masuk dalam masjid, pakai lawa-lawa. Masjid Putrajaya ke, masjid negara ke, masjid kristal ke, orang kafir masuk kena pakai lawa-lawa. Ini peraturan. Menunjukkan bahawa Islam ni bukan untuk orang Islam saja. Al-Quran ni bukan untuk orang Islam saja, untuk semua bangsa. Sesuainya Al-Quran itu untuk menyelesaikan semua masalah yang terlibat dalam berbagai-bagai bangsa. Al-Quran bukan untuk kita saja. Sebab itu saya katakan tadi, nak menyelesaikan isu babi pun kena rujuk pada Quran. Kalau dalam masjid pun Allah cerita peraturan untuk semua bangsa, takkan dalam masalah babi tidak ada cerita dalam Quran. Penyelesaian mengikut Quran kerana melibatkan semua bangsa. Dan penyelesaian yang dibuat oleh Al-Quran itu adalah sangat sesuai untuk semua bangsa ataupun semua agama. Baik, kita masuk tentang tabiat anak-anak Adam. Tabiat yang pertama, anak Adam yang lekas marah, cepat marah, tetapi cepat redanya. Oi, panas telinga nipis. Telinga ni nipis, tuan-tuan.
Cukup cepat marah. Tapi bila cepat marah, cepat reda. Ini yang nombor satu. Ini satu macam tabiat manusia yang Allah Ta'ala jadikan akan dia. Iaitu orang yang lekas marah apabila datang sesuatu yang memberangkan hatinya. Memberangkan hatinya datang, dia marah. Sikit punya paktai pun marah. Hinggalah katanya kerana ia satu tabiat yang dijadikan oleh Allah. Tetapi lekas pula hilang marahnya. Dia marah, habis gitu. Macam di angin lalu. Marah juga, tapi gitu pula. Dia turun tangga tu, kasut hilang. Cari celaka dia mari. Dia bukan sebut astagfirullah ke apa, kan celaka dulu. Mai turun satu pakcik, apa hal kan? Kasut hilang pula lah. Celaka pokok ni. Tak apalah, tak ada rezeki. Tak apalah. Jalan relax. Dia turun kat depan tu beli kedai kasut. Dah, tak ada hilang apa habis. Setengah orang, dia marah-marah tu tak main terus. Turun-turun tu, dia sepak sana, dia sepak sini. Dia maki. Ingatkan main mengaji malam-malam baik, kasut orang pun curi. Tobat lahum pun tak datang lah. Tobat lahum tu. Diguna perkataan tobat lahum tu memang tak mau main dah. Ini tabiat marah yang teruk. Tabiat marah yang bagus. Yang bagus. Cepat marah dan cepat reda. Ayah anda marah? Tak. Ayah anda tak marah. Ini tuan-tuan cuba tengok cerita Piramli. Tiga Abdul. Tak marah. Tak pokok peluklah sampai pagi. Peluklah di kandang kuda. Tak marah tuan-tuan. Sebab dia marah kena jual. Ini yang pertama sekali manusia yang cepat marah, cepat reda. Sebab apa dia marah? Sebab datang sesuatu yang memberangkan dia. Apa dia yang memberangkan dia? Lawan cakapnya. Bantah cakapnya, terguris pada dia sikit, tak marah dah. Tetapi dia tak jadi simpan. Ya, suami-suami yang berang cepat, lambat buat air pun marah. Jawab pun marah, tak jawab pun marah. Tapi marah je sat. Kejap saja. Isteri cuik pinggang dia habis dah. Sat je. Mula-mula tu marah lah, lepas tu tak apalah. Marah, malam tidur kat luar. Tak apa, abang tak marah lah. Dengar sebut tidur di luar saja, dia tak marah. Ini jenis nombor satu. Cepat marah dan cepat reda. Dan ada pula setengah tabiatnya ialah lambat marah. Dan apabila dia jadi marah, tabiatnya suk dan tenang darahnya. Cepat pula. Lambat marah dan bila dia marah, cepat redanya. Ini tabiat yang kedua. Berdasarkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna minhum sari'al ghadab, bati'al fai. Ala wa khairuhum bati'ul ghadab, sari'ul fai. Ala wa syarruhum sari'ul ghadab, bati'ul fai. Jaga-jaga, kata Rasulullah. Setengah daripada mereka orang yang lekas marah tetapi lambat reda. Lekas marah dan lambat reda. Bila? Tak tahu. 2-30 tahun baru reda. Punya lama nak marah. Dia marah dulu dengan pak dia. Sekarang anak dah besar. Anak yang kawan sana pun dah besar. Anak sama anak nak kahwin. Tak boleh kahwin tuan-tuan. Saya tak setuju. Bila qadi tanya kenapa Tu Haji tak setuju. Bapak dia dulu saya tak suka. Yalah, Tu Haji tak suka dengan bapak dia, tapi dengan anak dia takkan tak suka. Seluruh keturunan dia saya tak suka. Ini nombor satu ni, hak paling teruk sekali. Cepat marah dan lambat reda. Subhanallah. Yang ni siapa dia tuan-tuan? Damak cerita Seri Mersing. Kalau tuan-tuan ingat cerita Damak Seri Mersing 1962. Ya, arahan Saleh Ghani, lakonan Nordin Ahmad. Dengan Pak Malau. Pak Malau tarik Medan, Nordin Ahmad jadi Damak, Mustafa Ma'ruf jadi Delik. Kalau tuan-tuan ingat. Cuba tengok cerita Seri Mersing. Damak satu orang yang tuan-tuan tak boleh ikut. Sampai tak mahu memaafkan Pak Malau. Pak Malau pujuk dia sampai ke tepi pantai. Pak Malau kata apa? Damak, aku ada hajat besar untuk kau Damak. Apa jawab Damak?
Sebelum Pak Malau menyampaikan hajat Pak Malau, biar saya menyampaikan hajat saya dulu. Apa hajat kau dah? Saya nak balik ke Pahang. Saya tak mau tinggal lagi di Mersing. Sudahlah dah mak. Sudahkan Nabi ampunkan umat. Maafkanlah aku dah mak. Kan tua tarik Pak Malau tu. Apa jawab dah mak? Itu Nabi Pak Malau. Tetapi saya kajang Pak Malau, kajang melipat. Dia mula main lah. Ya. Kajang hamba mungkuang lalu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang hamba musafir lalu. Sudahlah Dama, ampunkanlah saya Dama. Yang lepas tu lepaslah Dama. Telajak perahu boleh ditarik Pak Malau. Telajak kata buruk padanya. Kemudian Pak Malau pujuk mak dia, Neng Yatimah. Dia kata apa dekat Neng Yatimah? Buruk, pujuklah anak kau, tinggallah di Mersing ini. Janganlah pulang ke Pahang. Malam, kalau dia muda lagi, senang bagi aku memujuknya. Sedang sudah besar panjang Palau. Itu Neng Yatimah. Sampai habis tuan-tuan, tak maafkan Pak Malau. Ini satu budaya yang Nabi kata jangan. Itu dipanggil sebagai syarruhum, orang paling buruk sekali perangai. Tak boleh nak reda marah. Tinggal rumah pun tak apa, tinggal kampung pun tak apa. Janji tak mau duduk dah situ. Nak bagi marah, tunjuk yang dia marah. Ini nombor satu. Cepat marah dan lambat redanya. Nombor dua, jaga-jaga dan yang sebaik-baik daripada orang itu ialah orang yang lambat marahnya dan lekas teduhnya. Siapa dia? Pak Malau. Pak Malau tu lekas marah. Tetapi Pak Malau dan orang yang terbaik ialah orang yang lambat marahnya dan lekas teduhnya. Cepat. Bila dia tahu saja yang dia kena fitnah dengan Mahmud Jun, dia minta maaf. Sebenarnya aku telah ditipu oleh Awang Sulong dah mak. Bukan aku salah. Dia kata aku nak maaf lah. Dia kata. Maknanya orang yang lambat marah dan sekali marah, cepat dia berdah. Dan nombor tiga, jaga-jaga lagi. Yang paling jahat di kalangan mereka ialah orang yang lekas marah dan lambat teduh marahnya. Ini yang saya katakan tadi. Berpuluh tahun tuan-tuan. Tak baik-baik. Hanya isu kecil saja. Sampai sekarang tak baik. Hanya masalah pasang bendera. Sampai sekarang tak membaik. Aduh, tuan-tuan, dah lah. Habis-habis lah. Bendera dah habis lah. Sekarang kita kena baik lah. Dah, masing-masing lah. Tunggu lagi 4 tahun lah. Nak gaduh pula. Sekarang ni time buat kerja. Sekarang ni masa untuk bergerak. Sekarang ni masa untuk bertindak. Mengotakkan apa yang kita kata. Sekarang lah. Sudah ada marah-marah. Marah apa lagi lah. Yang kalah pun sudah ada. Sudah marah. Dah kalah tu buat macam mana. Yang menang pun sudah ada marah lagi lah. Dah menang buat kerja. Sekarang kerja boleh lah. Untuk rakyat dah kerja. Bukan untuk parti lah. Kita bekerja lagi sekarang bukan untuk parti lah. Sekarang bekerja untuk rakyat. Ketua kampung pun bekerja untuk rakyat. Bukan lagi untuk parti lah. Daripada peringkat ketua kampung sampai peringkat Perdana Menteri. Sekarang hendaklah berkhidmat untuk rakyat. Bukan lagi untuk parti. Terus duk cerita lah masalah parti lah dalam paper. Malu je tu. Melayu ni teruk lah. Melayu ni teruk lah. Lain semua kutuk kita. Cukuplah. Selesailah peringkat dalaman masalah parti tu. Tak payahlah keluar muka depan lah apa. Malu ke orang. Cukuplah dah sebulan dah duk cerita. Tak habis-habis Melayu lemak lah. Melayu apa. Dah. Sampai Hindu Cina pula dia duk kutuk kita pula. Depa pula duk kata kita pula. Hari kita baca. Tok Sami pun kutuk. Tok Sami pun pandai urut dah. Kalau tidak menyelesaikan masalah masyarakat, kita akan minta bantuan luar. Nampak tu tak? Sebab dia pula ke dalam pula. Itu tak cukup. Sekarang masa untuk bertindak. Hilangkan kemarahan. Kita faham betul-betul mengikut hadis. Kita adalah bersaudara. Zaman untuk bekerja. Nak bangunkan balik apa yang dah tak terbangun. Baik. Anak Adam yang pemarah itu tidak baik. Sesungguhnya Nabi kita telah mengkhabarkan beberapa jenis sifat manusia. Yakni sifat pemarah. Kenapa marah ni Nabi sebut dalam hadis yang panjang? Sebab marah ni tuan-tuan boleh jadi macam-macam. Marah boleh jadi derhaka pada Allah. Ada petani yang tanam tembakau.
buat projek pertanian tanam tembakau. Bila nak tuai hasil tembakau, datang banjir, habis tenggelam tembakau. Dia turun daripada tangga rumah dia, dia lompat dengan golok di tangan. Kalau berani turun, lawan dengan aku. Dia cabar Tuhan. Kalau berani turun dengan aku, elok nak tuai hasil tembakau, mari banjir pula. Dia marah Tuhan, tuan-tuan. Boleh jadi murtad, paksa dia marah. Tuan-tuan jaga-jaga. Ada orang yang boleh jadi marah, boleh jadi bunuh orang, hanya kerana marah. Seorang anak yang marah pada ibu bapa dia, dibunuh hanya ibu bapa dia. Ada orang yang bila marah, boleh bercerai dengan isterinya. Ada orang yang marah, boleh bergaduh dengan jiran tetangganya. Ada orang yang apabila marah, boleh berpatah arang, berkerak rotan dengan kawan dia sendiri. Menunjukkan bahawa marah ni tuan-tuan adalah satu benda yang besar. Sebab itu satu sahabat Nabi datang jumpa Rasulullah, minta Rasulullah pesan kepada dia. Wahai Rasulullah, pesankan kepada saya satu pesanan yang ringkas tetapi senang saya buat. Kata Nabi, la taghda, jangan marah. Sahabat Nabi ni kata, pendek sangatlah Rasulullah, panjanglah sikit. Nabi kata, la taghda, la taghda, la taghda. Jadi panjang juga. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. 3 kali Nabi sebut, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Siapa yang Nabi sebut jangan marah? Berapa banyak orang yang marah rosak? Berapa banyak orang yang marah ni rosak, tuan-tuan? Rosak persahabatan kerana marah. Rosak suami isteri kerana marah. Rosak hubungan anak beranak kerana marah. Puncanya ialah marah. Sebab itu Nabi kata marah ni daripada syaitan. Marah daripada syaitan, dia boleh naik daripada hati ni, naik sampai menggelembung, sampai ke urat. Naik merah matanya, naik berurat dahinya, naik merah telinganya. Itu tanda-tanda orang sedang marah. Rasulullah mengajar kepada kita, bila nak elakkan marah, macam mana tak nak bagi marah, kita kenal orang. Kita kenal orang. Orang tu apa yang dia tak suka, jangan buat, jangan kata yang dia tak suka. Itu keedah. Kadang-kadang kita dah tahu dah, perangai dia macam itu, pantangnya macam itu, kita saja pergi jolok juga. Jolok sarang terbuat. Sebab itu tuan-tuan. Yang kedua, jangan bagi orang marah. Nak parking kereta, parking elok-elok. Agak-agak ni orang boleh keluar dah aku parking ni. Tapi kita main parking juga, kita tak tahu yang depan tu, kereta tu orang panas barang. Dia taruh reverse pun tak apa, tu dia rempuh kereta-kereta. Kereta dia pecah pun tak apa, lampu dia relai pun tak apa, bumper dia jatuh pun tak apa, janji dia puas hati. Sebab saya apa? Sifat marah. Sebab itu kita kena kaji apa benda yang kita nak cakap, apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita nak sampaikan kepada orang. Takut orang marah. Yang ketiganya, jangan ikut perasaan marah, kata Rasulullah. Nak marah aja jangan ikut. Banyakkan senyum. Banyakkan diam. Sebab itu Nabi Muhammad kalau dia marah pada isterinya, dia diam. Dia tak beleteh. Dia diam. Dan bila Nabi diam, isteri Nabi tahu Nabi sedang marah. Itu keadaan. Kita sekarang ni tunjuk kita sedang marah. Abang marah ke? Aku tengah marah ni. Saya marah. Kadang-kadang isteri tak tanya pun, kita dia cakap, aku marah ni. Cuba diam. Jangan bawa kemarahan. Sebab itu Rasulullah ajar pada kita, kalau isteri marah, suami dia ataupun keluar pada rumah. Sayyidina Umar, bila isteri dia beleteh, bila isteri dia marah, Sayyidina Umar keluar pada rumah. Pergilah tengok pokok kurma ke apa ke. Tenangkan jiwa. Tuan-tuan pun begitu lah. Suami marah, isteri marah, keluar pada rumah. Tak rasa bila duduk bukit-bukit mana ke, lombong-lombong mana, jangan terkejut dah lah. Agak-agak tenang, isteri dah tenang, balik. Dan balik tu tolong singgah beli pokok lekor, air sirap ke, cendol ke, insya-Allah hilang marah. Kalau tuan-tuan tak nak lagi dia marah, tuan-tuan pergi tinggalkan habis. Dah tengah buat promosi sekarang. Lagi dia tak marah. Jangan lawan saja. Tuan-tuan lawan saja habis. Itu yang saya katakan dulu, tabiat isteri ni ialah kegemaran dia beleteh. Heburan seorang perempuan ialah beleteh. Bila dia beleteh tu, dia akan jadi puas. Lepas rasanya. Geram sangat. Memang lah.
Jadi biarlah dia lepaskan dia. Dan beletir orang perempuan pun tak lama. Habis kuat 10 minit. 20 minit. Jarang isteri beletir 20 jam. Kalau dia beletir sejam pun, lepas-lepas dia beletir tu, dia pergi ke dapur, dia minum air tu tak. Dahaga. Siapa suruh kamu beletir? Diam-diam sudah lah. Dan suami beletir, isteri jangan ikut. Jangan lawan. Bila suami beletir, pergi ke dapur. Ambil pisau, potong tembikai ke. Ambil pisau yang besar sikit, potong bawang ke. Mak buat apa ni, mak? Mak potong bawang. Siapa-siapa nak kena potong, beletir lah. InsyaAllah, senyap lah tuan-tuan. Ni keedah dia. Jangan kita bangkitkan kemarahan orang. Kalau tuan dapat isteri kuat beletir, insyaAllah, sabarlah. Dia beletir, masanya tidak sama dengan dia mengandung anak kita. Seorang isteri beletir, pendek saja, tak panjang masa macam dia basuh kain tu kita. Tak lama dia beletir, macam kita basuh pinggan. Isteri basuh pinggan, masak, lagi lama tu tuan. Biarlah dia beletir. Itu juga satu isteri minta ubat pada saya, suami kuat dengkur. Dia kata tak boleh tidur malam ustaz, dengkur je ustaz, kuat ustaz. Saya kata akak patut bersyukur sebab dapat suami yang kuat berdengkur. Kenapa pula ustaz? Sekurang-kurangnya akak tahu suami akak sebelah akak. Berapa banyak yang isteri bila gagal-gagal tak ada, tinggal bantal tu. Tak, suami tidur dengan siapa tak tahu. Sekarang ni akak tak perlu susah hati. Akak duduk tingkat bawah pun, suami akak ada tingkat atas. Itulah kelebihan orang berdengkur. Bayangkan tuan-tuan, suami yang tak pernah kau senyap-senyap, turun tuan-tuan. Tak ada tidur dengan siapa, kita tak tahu. Jadi kalau orang beriman, dia akan jadikan benda yang tak baik, jadi baik. Orang beriman, kalau dia dapat benda tak baik, dia akan tukarkan yang tak baik itu kepada baik. Itu sifat. Macam tuan-tuan, dapat rambut. Alhamdulillah. Sikat elok-elok, shampoo elok-elok, dandan elok-elok. Bagi nampak segak rambut tuan-tuan. Bagi orang tuan-tuan yang dah rambut dah tak ada, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ustaz, saya bersyukur ustaz rambut dia tak ada. Sebab sudah jimatkan rambut, sudah menjimatkan upah orang gunting rambut, saya dah dapat jimat penggunaan shampoo ustaz. Sekurang-kurangnya saya jimat RM50 sebulan. Dan RM50 untuk ubat minyak rambut dan sebagainya itu, saya sedekahkan kepada surau. Itulah kelebihan orang beriman. Tak ada rambut pun bersyukur, ada rambut pun syukur. Orang yang tak beriman, dia tak bersyukur. Ada pun tak bersyukur, tak ada lagi tak bersyukur. Di orang beriman, saya katakan tadi, tukarkan benda tak baik kepada benda baik. Hilang barang, tukarkan kepada yang lebih baik. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan, kalau ada rezeki, pulangkanlah balik. Kalau tak ada rezeki, dululah ganti yang lebih baik daripada itu. Ini orang beriman. Dia tak marah. Dia tak boikot surau, tak boikot masjid kalau motor dia hilang. Dia balik rumah semaya hajat. Ya Allah, ya Tuhan, kalau ada rezeki, pulangkanlah balik. Kalau tak ada rezeki pun, gantilah dengan motor yang lebih baik daripada yang hilang. Masa tu isteri dia tunjuk tangan dia. Tak mau amin. Tak mau. Ya Allah, janganlah minta jumpa motor tu. Biarlah ganti motor baru, ya Allah. Sudah lama benar dah motor tu. Dah 30 tahun dah buruk. Jadi tuan-tuan, kalau kita faham betul-betul, benda yang baik pun ada hikmah. Benda yang tak baik pada kita pun sebenarnya baik jika dipikirkan betul-betul. Baik. Jaga-jaga kata Rasulullah. Ingat-ingat, sesungguhnya setengah anak Adam itu lekas marahnya. Yakni tabiatnya lekas panas barang di dalam hatinya bila datang kepadanya satu sebab yang memberangkan dia, dan lambat pula hilang berang dan panas hatinya. Ini dia ni, cepat sangat. Kadang-kadang masa dia marah tu, dia cakap saja, dia tak fikir. Lepas itu baru dia fikir, salah kan aku? Salah kan? Sebab tu tuan-tuan, fikir ni ada dua. Satu fikir terpuji, satu fikir yang keji. Fikir yang terpuji itu apa? Kalau sebelum. Yang kejinya apa? Kalau selepas. Kalau yang sebelum tu bagus. Ni kalau aku cakap ni, dia marah tak? Kalau aku buat ni, berdosa tak?
Ni kalau aku kata macam ni, dia terasa tak? Tu fikir dulu. Kalau aku beli benda ni elok tak? Itu kalau yang bagus. Dia kaji dulu. Kalau aku rompak ni okey tak? Dia fikir. Apa benda dia fikir? Yang keduanya, kalau selepas ayat ni dikeji. Kalau aku tak pergi masjid, tak hilang duit. Hilang duit. Ini kalau yang dibenci. Sebab marah kepada qada dan qadar. Kalau aku 2, 2, 4 pun cantik. Hilang. Dah ambil dah nombor tu. Tak jadi pula. Kalau lah aku ambil. Kalau menjadi tak mau. Banyak orang yang kalau nombor 2. Kalau nombor 2 ni ialah menyalahi takdir. Dia tak suka kepada takdir. Dia marah. Jadi tuan-tuan, ambil kalau yang nombor 1. Nak buat apa-apa benda pun, kalau dulu. Jangan selepas buat, baru sebut kalau. Kalau lah aku tak ceraikan bini aku, kan selamat. Silap tu. Tu buat macam mana? Anda cerai? Kalau lah aku tak jual kereta tu, boleh pakai lagi kereta. Siapa suruh anda jual? Tak boleh cakap lah. Sebab kamu dah buat. Itu dah termasuk kepada qadar yang tak boleh dirubah. Sebab itu, yang terbaiknya ialah berfikir sebelum buat. Kerana berfikir sebelum buat ini akan menjadikan tidak marah kita dan orang pun tidak marah pada kita. Baik. Yang kedua, maka yang sebaik-baik orang ialah orang yang lambat marah serta lekas sejuk marahnya. Ini yang paling baik. Tak marah dan bila dia marah dia cepat reda. Ni nak nombor 1 ni tuan-tuan. Hebat ni siapa yang dapat macam ni. Adapun orang yang cepat marahnya dan lambat hilang marahnya, ini adalah sebusuk-busuk orang. Kerana tiada ada kebaikan kepadanya. Dahlah cepat marah, lambat baik pula. Ni yang kata panas baran. Yang payah diajak berunding, yang payah diajak bincang. Jenis nombor 2 ni. Jenis cepat marah, nak reda tu pula, ya Allah. Jenis pujuk. Pujuk pun tak makan. Duk simpan dalam hati lagi. Saya boleh maafkan dia ustaz. Tapi nama kata nak baik macam dulu dah lah. Ni. Berapa banyak yang cakap macam tu. Sudahlah man. Dia dah minta maaf kan. Dia dah mengaku salahnya kan. Sudahlah. Yang lepas-lepas tu sudahlah. Aku boleh terima maaf dia tu. Tapi nama kata nak baik macam dulu dah lah. Sekali hati dia teguri siup. Sampai bila-bila pun ada bekasnya. Minta maaf lah. Ini paling jahat orang. Cuba tengok Rasulullah tuan-tuan. Orang pijak dia. Orang nak bunuh dia. Orang nak tikam dia. Tetapi bila orang tu masuk Islam, ada Rasulullah dendam. Khalid mengalahkan Rasulullah dalam peperangan Uhud. Bila masuk Islam, Khalid terus jadi jeneral perang. Amru al-As, orang yang mengalahkan Rasulullah dalam peperangan Uhud. Bila masuk saja Islam, Rasulullah angkat dia sebagai seorang penulis wahyu. Tidak ada perasaan dendam dalam diri Rasulullah. Umar Al-Khattab, berapa banyak yang dia nak buat sampai dia niat aku bunuh Muhammad ini. Bila dia masuk Islam, apa jadi pada Umar? Menjadi sahabat dia. Orang kepercayaan Rasulullah. Tidak ada satu pun perasaan dendam dalam diri Rasulullah. Ini sifat yang kita kena ada. Ya, kena ada sifat itu tuan. Tidak ada dendam, tidak ada marah. Sudah. Yang mana-mana lepas itu sudah. Tidak ada perasaan nak dendam ke, nak apa, jagalah masjid tu ni, kami ambil dia. Mampulah dia baru. Sudahlah, jangan cakap macam itu. Ni saya pergi ceramah ni tuan-tuan, banyak yang saya jumpa macam itu. Tunggu Ustaz, tunggulah. Boleh ambil alih lah. Kita buang semua dia baru. Dengan Ustaz, mereka pun kita buang habis. Kita panggil Ustaz kita pula. Itu tak sama macam mereka dulu. Takkan itu sama macam perangai mereka dulu. Buang segala ustaz, buang apa semua ni. Kalau hang masuk pun hang pegang pula jawatan. Hang buang juga ustaz, takkan mereka kata kita serupa. Sepatutnya kamu tunjukkan contoh yang lebih baik. Supaya orang insaf. Mereka ni pagi semua silap diri kita. Sepatutnya begitu. Bukannya zaman ni kamu nak taram pula. Jangan macam itu. Tidak boleh bersifat macam itu. Tunjukkan sifat yang lebih terbuka, sifat yang lebih baik, sampai mereka ni boleh ikut. Sebab kita bukannya selama-lama. Bukannya lama pun tuan-tuan. 4-5 tahun dia main balik.
Sebab tu dalam tempoh tu buat yang terbaik. Jangan ada wujud perasaan dendam, nak balas dendam dan sebagainya. Baik, kemudian adapun orang yang lekas marahnya dan lambat hilang marahnya, itu adalah yang busuk sekali, kerana tiada ada kebaikan kepadanya dan baik selama marahnya hanya suka mendatangkan beberapa kejahatan dan kemudaratan dan fitnah pula. Sepanjang tempoh marah, tolong bagi tahu apa yang baik pada kita. Tuan-tuan marah, masa tuan-tuan marah, apa yang baik pada tuan-tuan? Tak ada apa. Anak menangis, marah. Tengah marah dengan isteri, anak menangis, anak jadi mangsa. Kan tak bersalah anak. Ayam berpokok pun jadi mangsa. Jadi payat pokok dia cekik tengkuk ayam tu, dia ikat. Jerit tu, pokok lah kamu kata dia. Ayam tak tahu apa, dia menung. Mana orang ini datang, dia pun pelik. Tak ada apa. Rezeki tak dapat. Bila tuan-tuan marah, tuan-tuan benci, tuan-tuan tak makan. Apa dia dapat kalau tak makan? Tetapi kedai kopi, nasi goreng pataya, nasi pataya satu. Tuan-tuan tu dekat tak datang-datang. Dah 10 minit dah sampai, 20 minit dah sampai. Ada orang yang tepuk meja ni, ingat aku tak ada duit ke? Oh, dia marah tuan-tuan. Sabar tak dulu kok dia. Yalah, nama pun jauh. Pataya tu. Bukan dekat. Nasi tu kena pataya dulu. Tu yang lambat tu. Cuba relax-relax. Kadang-kadang kita marah, ingat aku tak ada duit ke? Woi, cengang-cengang. Kita pun start kata, bam, pilang orang pula. Apa itu tak? Cuba tenang-tenang. Bila nak sampai order saya ni, kalau lambat, saya masak. Berapa lama? Dia tunggu. Relax lah. Berapa banyak orang yang panah marah, dia marah pada budak tu. Dia marah pada kedai. Dia start kereta, dia reverse tak tengok kiri kanan dah, tak tengok apa dah. Bam. RM2,000 pula nak kena. Pada muka hak. RM5 pejabat saya tak boleh sabar, lah RM5,000 kena. Kereta orang pun bayar, kereta hang pun kena bayar. Insurans hang pun habis likuk. Cuba sabar, tenang-tenang. Relax. Kadang-kadang kita merajuk. Bila merajuk tak makan, siapa lapar? Isteri, kita marah kat isteri. Isteri masak tom yam, ikan 3 rasa, semua tak situ. Dia panggil ayah hang makan. Ayah mak panggil makan, tak payah, kirim salam. Isteri bakal dengan anak-anak. Isteri cakap kuat-kuat. Siapa tak makan, lapar. Pukul 2 pagi siapa yang berkeroncong tu? Dia marah pada saya, pergi makan. Tak ada apa lah tuan-tuan, nak kecil hati pada apa. Semua perkara boleh settle. Boleh kita selesai masalah. Apa masalah yang kita tak boleh selesai? Masalah jawatan. Dan anak jawatan, ambil lah. Apa susah? Aku mari jemaah macam biasa juga. Maya macam biasa juga. Aku tak payah minta mesyuarat dah. Aku tak payah tugas dah. Aku tak jawatan. Aku jadi jemaah biasa. Dulu masa aku jadi tok imam, nak pergi semayang saja. Nak pergi jadi imam saja. Rumah anak tak boleh ziarah. Kenduri kendara tak boleh pergi. Pasal bertugas. Sekarang dah tak jadi imam. Kamu dah ambil alih. Alhamdulillah lah. Boleh saya ziarah rumah anak saya pula. Janganlah marah. Jangan merajuk atas sesuatu. Ya. Ingat. Ini nasihatkan berhenti. Maka itulah yang hendak jaga-jaga. Dia kata yang pertamanya marah ni mendatangkan kejahatan. Apa dia jahat? Baru ni saya ziarah satu ketua kampung tuan-tuan. Kaki dia besar macam batang nyuk. Bongkok merening tuan-tuan. Ya Allah, merah. Masa saya pergi tu dah surut. Dah besar macam batang pinang kata dia. Kalau ustaz mari minggu lepas ustaz, isteri dia cakap, macam batang pinang ustaz, batang kelapa ustaz, besar. Sekarang kecil macam batang pinang. Saya tengok pun hati tuan-tuan. Ya Allah. Saya kata doktor cakap apa? Doktor kata tak ada sakit. Dah ambil tisu sampel semua dah ambil dah. Darah dah ambil dah. Semua dah ambil ustaz. Tapi doktor kata tak ada sakit. Sekarang saya berubat kampung. Tradisional. Alhamdulillah turun.
Atau dia kata apa yang sakit tu? Saka gitu dia. Saka saja. Asal sakit, saka. Kalau saka tu sakit lah. Saya kata macam mana yang boleh sakit? Dia kata malam tu Ustaz, dalam pukul 3-4 pagi lah, datang satu lembaga hitam besar duduk dalam bilik saya. Datang nak cekik saya. Saya baca 3 kul, saya halau dia keluar. Jaga kamu, mampu kamu, kata binatang. Dia tanya pada saya, apa benda tu Ustaz? Benda saya tahu. Tanya dia lah apa benda. Mungkin jin. Sebab tu yang dikatakan sihir. Sihir. Punca sihir tu apa? Punca marah. Punca jadinya sihir, punca orang hantar santau, punca orang pergi bomo-bomo ni apa? Jawapannya ialah kerana marah. Menega tak laku, dibomokannya. Tunang ditolak, pinangan ditolak, dibomokannya. Cakap terkasar sikit pun dibomokannya. Punca dibomokan itu kerana apa? Puncanya ialah marah. Itu yang pertama. Jadi kejahatan. Yang kedua, marah ni jadi apa? Mudarat. Tuan-tuan naik kereta, marah pada orang, pasal bagi hon. Tabiat orang kita tak boleh bagi hon. Pantang sok. Mohon, oi pantang. Aku hon ni aku pantang. Dia brek menuju. Orang belakang pun brek menuju. Orang belakang pun lagi banyak pon. Di tepi jalan tu dia buat gula kayu hoki. Apa jadi lepas tu tuan-tuan? Sekarang ni semua ada handphone. Dia panggil handphone, dia geng dia saja. Nak kata apa? Tengok-tengok beritam datang-datang macam burung gagak. Nak kata apa sekarang? Siapa suruh buat? Biarlah dia ada hon, biarlah dia ada hon. Lantaklah. Sabar je banyak. Jangan marah. Relax. Kalau dia bagi hon buat. Turunkan tingkat. Okey. Relax. Tapi kita nak berterror juga. Kita tak tahu kekuatan dia apa. Sekarang semua pistol tu. Pasal hon saja. Tembak kepala kita. Tak pasal itu. Sekarang pistol. Banyak. Kita takut. Sebab tu, relax. Tenang-tenang. Tak payah nak bawa. Pasal bila marah dia jadi mudarat. Tambah enjin di tangan kita. Steering di tangan kita. Bila marah pada anak, marah pada pemandu lain, marah dia potong kita, kita pun tekan minyak juga. Kita tahu apa nak jadi di hadapan. Marah membawa mudarat. Yang ketiga, marah membawa fitnah. Menjadi tak elok. Bila kita fitnah, bila kita marah, kita akan cakap. Kita akan cakap. Kadang-kadang kita akan ajak orang lain supaya jadi geng kita. Supaya benci pada dia juga. Kita cari geng kita untuk benci orang ini. Kita cari geng kita untuk benci orang ini. Akhirnya timbul perkataan fitnah. Jadi rosak tuan-tuan. Sebab itu dalam diri kita ni kena dibajai. Dibajai dengan apa? Dibajai dengan iman. Dibajai dengan sabar. Dibajai dengan tawaduk. Barulah boleh hilang marah. Yang kedua, kita kena anggap masalah yang kita hadapi orang lain lagi besar pada kita. Yang ketiga, bila kita nak marah ataupun bila kita ada masalah, kita kena anggap mesti ada jalan penyelesaian. Yang keempat, bila kita nak marah, kita kena tanya, apa sebab aku nak marah? Apa sebab? Apa untung bila aku marah? Tak usah marah. Sebut tentang baja ni tuan-tuan. Kenapa saya sebut tentang baja iman? Baja dengan sabar. Baja ni selalu orang sebut pada tanah. Tapi jangan lupa, struktur tanah dengan struktur manusia kan sama. Tanah, manusia berasal daripada tanah. Maknanya apa yang sifat tanah tu ada pada sifat kita. Tanah tu ada apa? 25% air. 25% angin. Lain daripada itu, bakteria. Lain daripada itu, mineral dan sebagainya. Dalam badan kita pun ada unsur-unsur itu. Baik, dalam tanah itu tuan-tuan, kita sebut adanya bakteria, adanya kuman-kuman. Tapi bukan semua kuman dalam tanah itu berbahaya. Kuman, bakteria
di dalam tanah dipanggil sebagai antibiotik yang boleh menghalang penyakit dan penularan penyakit dan mematikan kuman yang jahat. Sebab itu penicillin diperbuat daripada tanah. Sebab dalam tanah itu ada unsur yang boleh mematikan kuman-kuman jahat. Sebab itu disuruh kita tamak dengan tanah. Dia tak suruh tamak dengan benda lain. Dengan tanah ditamak. Sebab dalam tanah itu ada bermacam-macam antibiotik yang kerjanya ialah untuk menyuburkan, menyihatkan dan menjadikan tanah itu elok. Ada bakteria-bakteria yang bagus-bagus dalam tanah. Sebab itu dalam tanah itu dijadikan ubat sakit kepala. Diambil daripada tanah. Dan dibuat kajian tentang sabun yang diperbuat daripada tanah lebih baik daripada sabun yang dibuat daripada bahan kimia. Sekarang orang dah gunakan sabun tanah. Dijadikan sabun daripada tanah dan dijadikan tempat membasuh. Memang elok untuk kesihatan. Berbeza dengan sabun kimia yang merosakkan tangan, yang mematikan sel-sel tisu badan. Jadi proses tanah itu penting untuk penjanaan pemakanan. Tambahan pula di Malaysia ni Allah jadikan tanah kita subur. Tadi saya nyembang dengan satu pegawai pertanian. Dia pergi ke kawasan daerah Kerian. Dah mendakwa 3 musim dah hasil padi tak baik. Hasil padi tak memuaskan. Tak macam dulu. Jadi kenapa sekarang hasil padi tak memuaskan? Ditambah hal pula kita sekarang menghadapi masalah krisis beras. Bila Myanmar tak nak jual beras. India tak nak jual beras. Filipina pun macam itu. Masing-masing nak menjaga stok untuk negara masing-masing. Tambahan Myanmar. Ura-ura nak disekat ekonominya dah oleh PBB. Maka lagilah dia menjaga stok makanan dia. Biarlah PBB buat sekatan ekonomi. Dia tak kisah. Sebab stok makanan dia banyak. Orang yang takut dikenakan sekatan ekonomi ialah orang yang tidak ada hasil. Pertanian dia tak ada. Dia hanya import beras semata-mata. Negara macam tu kan takut. Negara Myanmar dia peduli apa? Dia pergi import beras. Orang tak makan tin. Orang tak makan microchip. Orang tak makan komputer. Tapi orang makan beras. Orang makan nasi. Kalau kilang tutup. Biarlah kilang elektronik tutup. Tapi beras dia pun ada. Kita ni pula, beras tak ada, kilang banyak. Kalau jadi apa-apa, makanan tak ada, tuan-tuan nak makan komputer. Sebab itu, kita daripada dulu lagi sepatutnya dah dikawal proses tukar status tanah. Daripada tanah industri, daripada tanah pertanian, jangan pergi ke tanah industri. Tapi orang menganggap bahawa pertanian kolot, tak maju, tak bagus. Orang nak industri cepat maju. Ditukar tanah bendang kepada buat kilang. Habis tanah-tanah padi beribu-ribu ekar. Bila padi dah tak ada, bendang dah tak ada, sawah dah habis, sekarang jadi macam kita. Apa nak buat sekarang ni tuan-tuan? Beras tak ada, padi tak ada. Stok lagi 3 bulan boleh tahan. Kita kata kita akan tambahkan lagi stok. Nak ambil daripada mana? Nak suruh kilang buat keluar padi. Nak kilang nak keluar padi apa? Padi, bandang. Tak ada. Hampir 3,000 ekar di Kedah. Ura-ura nak dijadikan sebagai projek petrokimia. Buat pipe daripada Terengganu pergi ke Kedah. Dibatalkan selepas pilihan raya. Kalau tidak tuan-tuan, 3,000 ekar lagi lepas. Dan bendang ni kebanyakan ladang orang Melayu. Tanah orang Melayu. Bila dibuat hospital di atas tanah bendang, dibuat projek perumahan atas tanah bendang, buat projek sekolah atas tanah bendang, akhirnya kawasan pertanian makin kurang. Dia akan merosakkan sistem pemakanan. Kita cerdik. Kita terlebih cerdik. Kita tukarkan tanah pertanian kepada tanah industri. Buat kilang. Bagi pula cukai yang murah selama 5 tahun. Maka kilang tadi akan duduk di atas tanah. Macam-macam dia buat atas tanah. 5 tahun kita bagi pelepasan cukai kepada orang kilang ni. Taiwan, Hong Kong, Jepun dan sebagainya. Bila mereka beroperasi di negara kita, sebenarnya mereka telah beroperasi selama 15 tahun. Kerana kilang mereka beroperasi 24 jam. Maknanya pelepasan cukai yang kita bagi kepada kilang bersamaan 15 tahun.
Dan selepas 5 tahun mereka berniaga, buka kilang di tanah Melayu ini, mereka tinggalkan kilang-kilang itu dan mereka buka tempat lain. Sebab cukai nak dinaikkan dan nak di tempat lain pula. Akhirnya tinggal kilang dan tinggal tanah yang sudah tidak subur lagi. Tanah yang sudah diracun. Tanah yang sudah tidak boleh dimajukan pertanian. Ini sistem yang kita buat 80-an sampai sekarang kesannya. Tak cerdiknya kita. Cuba tuan-tuan tengok dulu di Ipoh ada satu kilang nama dia Seagate. Saya panggil Seagate. Sebab ada S-E-A-G-A-T-E. Seagate. Tak ada lah tuan-tuan. Kilang dia jadi apa sekarang? Gajah putih nak tanam padi tak boleh, nak tanam kelapa sawit tak boleh. Sebab kadar racun yang begitu tinggi, toksik yang begitu tinggi dalam tanah. Sebab tu balik pada asal. Tapi kita tak mau, kita nak juga industri. Kita kata industri boleh. Sekarang jadi apa pada kita? Di mana lagi tanah yang kita nak korek dan buat padi? Dulu bendang padi dah ada, kita pergi Kamboi, kita buat elok-elok benda lain. Sekarang kita menghadapi krisis makanan. Saya sebut pada plus. Saya kata, apa salahnya sepanjang lebuh raya, daripada Johor sampai ke Perlis, dibanyakkan tanam pokok buah-buahan supaya banyak hasil. Banyak makanan kepada masyarakat. Kenapa perlu tanam pokok jati? Kenapa perlu tanam jati? Kita bukan makan kayu jati. Kita tak makan kursi ni tuan-tuan. Kita makan buah. Apa salahnya jadi pembekal buah? Tak perlu lagi import daripada Thailand. Ini sistem yang kita kena buat. Cuba tengok Mesir di zaman Nabi Yusuf. 7 tahun Nabi Yusuf buat pertanian untuk menghadapi 7 tahun zaman kemarau. Tapi kita seolah bergantung kepada negara lain untuk mengimport beras. Kita yakin negara itu akan tiap-tiap tahun jual pada kita. Akhirnya kita matikan sistem pertanian. Daripada Universiti Pertanian, kita tukar nama. Sampailah ke Bank Pertanian, kita tukar nama. Sebab tidak mau tunjuknya pertanian. Kalaulah kita buat betul-betul pertanian, tuan-tuan, padi secara komersial. Anak-anak muda buatkan sistem perumahan. Buat sistem perumahan depannya bendang padi yang beribu-ribu ekar. Buat macam projek Felda tu. Tanam kelapa sawit, ada penempatan peneroka. Tanam padi, ada penempatan untuk pesawah-pesawah padi. Boleh buat. Kita mempunyai kemajuan yang boleh buat. Tapi sayang, masyarakat kita menganggap pertanian adalah satu benda yang melecehkan. Tetapi dia lupa bahawa manusia itu makan daripada hasil pertanian. Yang pentingnya ialah pertanian. Baik, saya bawa konsep pertanian tadi. Bila dah diracun tanah, maka tanah tadi tidak subur lagi. Begitulah dalam badan kita. Kalau dalam tanah dia ada antibiotik, dalam badan kita dipanggil antibody. Bila antibody ini sudah habis kekuatan dia, tuan-tuan, penyakit akan mudah datang. Penyakit akan mudah datang. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan memang dia dah ada antibody dia sendiri. Kalau semua pun dia boleh lawan dengan antibody dia. Tetapi kalau racun yang dia makan, bahan kimia yang dia telan, tiap-tiap hari dia makan bahan kimia, apa jadi kepada struktur badan dia? Macam struktur tanah. Cuba tuan-tuan tengok sekarang di Amerika. Tanahnya sudah tidak ada hasil. Sebab itu dia berdegil dan berkeras nak menandatangani perjanjian AFTA. Di antara tujuan AFTA ialah untuk mengambil beras daripada negara-negara Asia. Kerana beras Amerika sudah tidak ada zat. Kerana banyaknya penggunaan racun-racun rumpai, yang kerja racun itu ialah menyerap zat daripada tanah. Bila tanah sudah tidak subur, hasilnya tidak subur, sehinggalah binatang pun tidak mau makan bijirin mereka ketika buah-buahan atau bijirin itu sedang berbuah. Binatang pun tak tinggal untuk makan. Menunjukkan sudah tidak ada zat. Sebab itu Amerika beria-ia nak sign AFTA dengan Malaysia, Thailand, India. Tujuannya ialah beras, gandum. Pasal apa? Pasal tanah mereka sudah rosak. Jadi yang kita takut sekarang ini, tuan-tuan, teknologi terlalu maju sangat pun dalam penggunaan baja dan racun merosakkan tanah. Sebab itu di Myanmar, dia tidak menggunakan racun rumpai berleluasa. Sebaliknya, tiap-tiap kali mereka nak tanam padi, diproses taik lembu itu dan ditaburkan dalam sawah pedang. Supaya menjadi baja organik semula jadi. Tidak menggunakan zat ataupun baja moden. Begitulah kita sekarang, tuan-tuan. Dalam kesihatan tubuh badan kita sekarang ni, kenapa jadi banyak masalah? Kerana kita makan terlalu banyak racun.
ayam cocok. Ikan cocok. Lembu cocok. Sayur cocok. Lama kita kena cocok. Terlalu banyak bahan kimia. Jadi saya bawa pada tuan-tuan sedikit pada malam ni tentang konsep tanah itu, tuan-tuan. Konsep tanah. Jadi kita pun berasal daripada tanah. Baik, cuba tengok pada tanah. Bila dia kering, kita siram dengan air, turun dengan hujan, lama-lama dia akan menjadikan kepada kita subur. Tanah itu akan jadi subur. Begitulah hati manusia yang kering. Ya, hati manusia yang kering, cara macam mana nak bagi elok? Bagaimana cara nak bagi elok? Kena siram dengan air. Bagaimana cara nak bagi siram dengan air? Inilah dia majlis ilmu. Banyak anak-anak, mak bapak jumpa saya, anak saya degil. Anak saya cepat marah. Anak saya cepat melenting. Anak saya cepat berak. Macam mana cara nak buat ustaz? Ustaz tolong jampi ustaz. Ustaz ni beras, tolong jampi ustaz. Ustaz ni gambar anak saya, tolong jampi ustaz. Saya kata boleh saya jampi. Tapi budak-budak ini perlu siraman air. Bukan siraman air jampi. Siraman air daripada mutiara-mutiara Quran. Bukankah Allah menyejukkan hati Umar dengan Toha? Allah menyejukkan hati Umar Al-Khattab dengan siraman Al-Quran. Toha. Bukankah Allah menyejukkan hati-hati orang kafir dengan surah Yasin? Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Boleh gugur kekufuran, gugur keangkuhan bila mendengar Al-Quran. Saya tanya pada dia, akak baca Quran tak di rumah? Anak akak baca tak Quran? Kalau akak nak habiskan air ni saja untuk menyejukkan hati akak, tak dapat akak. Melainkan kena sirami dengan Quran. Inilah yang kita kena faham. Nak menghalang masalah marah. Macam tuan-tuan ni, suami isteri. Banyak taklah. Banyak masalah. Kita hanya buat kursus sebelum nikah. Lepas nikah, kenapa tak buat kursus selepas kahwin? Kerana masalah akan datang selepas kahwin. Sebelum kahwin mana ada masalah? Ada masalah sebelum kahwin. Baik semua. Lambat sampai pun tak marah. Tunggu sejam. Boyfriend datang naik motor, buat keluar bunga ros di belakang. Nasib baik you bagi air bunga ros. Kalau tidak, air ros-roskan you. Itu belum kahwin. Baiklah lepas kahwin. Sebab itu kita kena buat kursus lepas kahwin. Lepas dapat anak, apa pula step dia? Lepas dapat anak dua, apa pula step dia? Masalah kita tak ada. Bila dah kahwin, baru tahu perangai suami sebenar macam mana. Panas barang ke? Perongoi ke? Kaki tak semayang ke? Masa tu baru tahu. Jadi macam mana nak buat? Ini yang masalah. Yang kita perlu selesaikan mengikut agama. Ada suami yang kegemaran dia apa? Kegemaran dia tengok benda-benda tak elok. Gambar-gambar porno. Kegemaran. Ada jenis itu. Isteri nak tegur, takut tempeleng. Tak tegur, mata sakit, hati sakit. Macam mana nak buat? Anak-anak tuan-tuan dalam handphone kita ni, betul ke semua gambar baik-baik? Dah menatang apa dalam handphone anak kita? Kita tak pernah cek. Balik rumah kan tuan-tuan cek. Apa benda dalam handphone dia? Gambar apa? Sekarang dalam internet, apa benda yang dia tengok? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalaulah tuan-tuan nak jadikan anak-anak kita baik, anak-anak kita semua jadi baik, suami jadi baik, isteri jadi baik, tolong sirami Al-Quran dalam rumah. Sirami Quran. Dengan bacaan Quran, dengan pendengarkan Al-Quran dalam rumah. Kerana Al-Quran itu boleh menyejukkan sifat panah baran, tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri tahu orang tak suka pada tuan-tuan sebab tuan-tuan ni panah baran. Orang pun tahu. Dan tuan-tuan pun tahu orang tak suka tuan-tuan pasal tuan-tuan panah baran. Takkan nak dibenci kerana sifat panah baran kita? Takkan tak nak berubah? Ada orang cakap, ustaz, saya dah perangai macam ni, saya tak boleh ubah. Mana boleh tak boleh ubah? Yang tak boleh ubah rupa bentuk kita. Tapi perangai boleh ubah.
Jadi tuan-tuan, dalam masalah hadis yang kita baca ni, dia menceritakan tentang sifat marah. Kenapa saya hurai lama tentang sifat marah? Sebab sifat kita adalah sifat tanah. Tanah ni sifat dia sejuk. Tanah ni sifat dia subur. Tanah ni sifat dia mematikan. Mematikan racun, mematikan sifat buruk, mematikan semua benda. Jadi balik kepada asal kita, iaitu asal tanah. Maksud saya kata balik kepada asal tanah, tolong kontrol marah. Kerana marah itu sifat api. Kita bukan api. Iblis itu api. Kita tanah. Bila kita tanah, tolong jangan marah. Imam baca ayat panjang. Relax. Alhamdulillah dia baca ayat panjang-panjang. Lama aku dalam semayang. Tu, jangan marah. Berapa ramai yang marah? Duk maki dalam hati. Celaka tu imam. Tu macam mana? Tu imam tak faham. Tu imam tak faham. Tu macam mana? Patutnya dia kena faham. Yang datang semayang tu, orang sakit gaut, sakit jantung, sakit hati. Jadi tolong kontrol elok. Yang kedua, tuan-tuan, tentang masalah asal tanah kita itu tadi. Saya sebutkan tadi, balik pada asal. Kita jadi pada tanah. Tolong sabar. Yang kedua, saya nak sebut pada tuan-tuan, tanah itu sifatnya ialah mematikan. Kuman boleh mati dengan tanah. Cubalah tuan-tuan matikan. Bila nak marah tu, tuan-tuan matikan sifat marah. Matikan. Jangan ungkit marah. Saya tak suka kalau tuan-tuan sebut pantang. Saya ustaz, pantang benar saya ustaz. Mana orang tahu pantang tuan-tuan? Ada tuan-tuan tulis kat baju belakang tuan-tuan, pantang saya. Ada tuan-tuan tulis. Orang tak tahu. Saya ni pantang ustaz. Kalau saya semayang, orang langkah, orang tekan baru saya nak ke depan tu pantang. Saya tumuk tak ustaz. Mana dia tahu? Dia tengok depan tu kosong. Dia langkahlah baru kamu. Memanglah makro, tapi dah kamu tak pergi ke depan. Yalah, minta lah izin ni macam tekan pula. Pantang saya ustaz. Nak buat macam mana? Orang bukan tahu pantang saya tu. Saya ni ustaz, pantang saya. Orang panggil saya hoi ustaz. Ingat saya tak ada nama lah. Kali-kali pun name tag sopor, name tag. Senang orang panggil. Orang tak tahu nama kamu. Bila orang tak tahu nama kamu, dia panggil hoi ke apa, dia buat macam mana? Relax lah. Cuba tuan-tuan tengok cerita seniman Bujang Lapuk. Yang 3 lapuk ni nak pergi tengok minta kerja dekat di studio Jalan Ampas. Kan jaga duduk tunggu situ. Sudin, kamu pergi tanya itu baik. Baik. Jaga. Saya pun ada nama apa? Ini orang Melayu kan? Ada kan? Cuba tuan-tuan tengok baik. Dekat lembu aja. Ini ke orang Melayu? Tidak ada budi bahasa. Saya pun ada nama. Dia pergi kat Piramli pula. Aku sudah kenal dengan dia lah. Entahlah duk panggil hoi. Cuba pergi jumpa dia. Piramli juga. Tuan, saya jaga saja. Saya bukan tuan. Tuan-tuan relax, tenang. Saya katakan tadi matikan. Apa punca nak jadi marah? Balik rumah, isteri tak bancuh air. Bancuh sendiri. Apa sebab yang kena nak marah? Saya balik mengaji ke, balik kuliah maghrib ke, isteri tak pernah buka pintu lah. Dia terasa lah. Itu pun nak terasa. Apa susah? Tak payah. Kalau saya terasa tak, apa salahkan? Buat air ke apa ke, tak ada tak. Allah, pergi buat sendiri lah, susah tak? Milo dah ada orang buat dah. Bancuh aja lagi. Ambil air, ambil Milo, kaca minum. Bismillah. Masa bancuh tu kuat sikit. Bunyi kuat sikit. Tak senang hidup kita. Tuan-tuan tengok baju tak sereka. Sereka sendiri. Senang. Hidup tak susah. Senang. Habis tu apa guna saya beristeri ustaz? Nak buat macam mana? Kamu juga salah pilih. Salah-salah apa? Buat je. Senang tuan-tuan. Hidup saya senang. Saya kata dekat isteri saya nak. Saya serika. Tak apa. Kalau nak serika pun bahagian atas saja jubah. Bahagian bawah tak payah serika. Tak lagi saya duduk atas kereta, dia keduk juga.
Senang hidup. Cuba tentang hidup, budaya hidup senang. Jiwa. Sebab tu kadang-kadang kita kata kat isteri kita, "Usah basuhlah baju tu kan kotor juga, biarlah gitu." Itu pun penyakit juga, bengonglah nama tu. Kalau kita semua membuang sifat nak jadi marah. Yang ketiganya, kita balik kepada tanah tadi. Tanah tadi yang kedua saya kata, tanah tu mematikan kuman. Kita matikan kuman-kuman marah. Yang ketiga, tanah itu menyuburkan. Tolong suburkan sifat pemaaf. Kerana lawan kepada marah ialah maaf. Maafkan dia. Kalau budak kecil, budak kecil abang oi, dia kan tahu apa. Dah. Orang tua abang oi macam itulah, peletih je, sabarlah abang. Anak muda pula biasalah abang, tengah duk hangat anak muda, sabarlah abang. Cuba kita jadi seorang yang menyuburkan jiwa. Ini dipanggil sebagai hati besar. Hati ada dua. Satu hati kecil. Satu lagi hati besar. Satu lagi kecil hati. Kecil hati saya Ustaz. Tak payah. Ambil dua benda ni. Yang pertama hati kecil. Hati kecil itu apa? Jiwa lemah. Jiwa lemah. Butang satu ni tak ada pun tak mau main masjid. Butang baju mana pak? Abang nak mana ni abang? Abang nak pergi kenduri kahwin. Butang baju aku mana pak? Siapa kahwin abang? Kawan abang lah. Siapa abang? Jamil. Jamil? Jamil mana abang? Butang baju aku mana pak? Duk nak. Tuan-tuan, kadang-kadang orang sanggup tak datang masjid. Pak saya butang baju tak komplit. Satu set. Atau warna biru. Hak tengah-tengah ni warna hijau, hak atas ni warna biru muda. Orang kata, hak bapak kata. Warna-warni dia tak mau. Dia nak kalau hijau-hijau semua. Kalau biru-biru semua. Kalau merah-merah semua. Pakailah butang apa-apa. Kenapa yang kita nak besar-besarkan benda itu? Datanglah. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, tak tahulah dalam diri kita ni jenis apa. Tak boleh nak terima. Tak boleh nak maafkan orang. Kesilapan sikit kita ungkit. Cubalah hidup kita wal'afina 'anil nas. Maafkan orang. Maafkan orang. Saya kalau mengajar tuan-tuan, kalau saya tengok tuan-tuan tidur, saya tak marah kat tuan-tuan. Saya akan marahkan diri saya. Sebab saya gagal menjagakan tuan-tuan. Bukan tuan-tuan yang lemah, saya yang lemah. Sebab saya mengajar tak menarik minat tuan-tuan sampai tuan-tuan boleh tidur. Inilah yang dikatakan memaafkan orang. Dia tak tahu. Tengah orang kita nak marah orang, tidak ada budaya maaf. Tuan-tuan tahu tak, budaya maaf ni budaya masuk syurga. Apa kata kita sebelum tidur malam? Sebelum tidur kita menghadap ke arah kiblat, kita doa, ya Allah, ampunkan segala jiran-jiran saya. Berilah kemaafan kepada mereka. Maafkanlah isteri saya. Saya ampunkan dosa isteri saya. Saya ampunkan segala dosa anak-anak saya. Saya ampunkan segala dosa jiran-jiran saya. Saya tidak ada simpan sedikit pun perasaan dendam pada mereka, ya Allah. Kalaulah kita tidur dalam keadaan tidak ada pandang buruk pada orang, syurga tuan-tuan. Berapa banyak orang yang tidur dalam keadaan benci pada isteri, benci pada suami, benci pada mak mertua, benci pada mak sendiri, benci pada jiran. Cuba tidur dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan tenang, budaya maafkan orang. Sakit jantung pun tak sampai. Kenapa sekarang tuan-tuan darah tinggi naik, jantung naik? Tu Haji jantung kan? Allahu Akbar. Jadi saya tak kata kat Tu Haji ni kena kontrol. Punca-punca kita ni jadi mengamuk, punca-punca ni kita jadi perasaan dengki, ialah kerana tidak boleh memaafkan orang. Sebesar mana pun perasaan dia, tolonglah maafkan. Kerana bukan sifat kita, bukan hak kita tidak memaafkan orang. Dan yang terakhir, yang keempat, sifat tanah itu apa? Sifat-sifat kepada tanah itu ialah satu sifat yang sejuk. Sejuk ni apa makna? Menyejukkan, meredakan. Kalau tuan-tuan tengok orang marah, tuan-tuan redakan kemarahan orang. Tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan marah, tuan-tuan redakan kemarahan dia. Ini sifat tanah.
Jangan cari paksai pada isteri. Cuba tengok isteri tak suka apa, jangan kita naikkan kemarahan dia, turunkan. Bila isteri mengadu masalah di pejabat, redakan dia. Ini sifat tanah. Redakan kemarahan. Biasalah tu, tak ada apa. Jangan duk ungkit, jangan duk hasut, jangan jadi hasad. Punca yang jadi banyak bergaduh sekarang ni ialah punca kita menyambar, punca kita menyiram minyak-minyak tanah supaya bertambah marah, supaya bertambah marah. Akhirnya dia akan membakar keseluruhan jiwa kita. Jadi tuan-tuan, 4 sifat tanah yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan sama-samalah kita fikir. Kita ni jenis pemarah nombor mana? Nombor 1 ke? Nombor 2 ke? Nombor 3 ke? Nombor 4? Cuma saya nak sebut, yang terbaiknya ialah lambat marah dan cepat sejuk. Ambillah dia nombor itu. Nabi Musa cepat marah tetapi cepat sejuk. Itu Nabi Musa. Nabi Muhammad lambat marah dan cepat sejuk. Nabi yang paling cepat marah Nabi Musa, dan dia adalah orang yang paling cepat sejuk. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling lambat marah, tetapi bila dia marah paling cepat sejuknya. Jadi Nabi Muhammad ni adalah contoh kita. Cubalah tuan-tuan buat. Cubalah tuan-tuan buat yang terakhir saya sebutkan tadi. Tolonglah jadi orang yang lambat marah dan cepat sejuk. Cara-caranya saya dah sebut, cara-caranya saya dah kata. Yang Nabi sebut tu kita sebutlah lagi sekali. Bila marah, tolong duduk. Jika berdiri. Kalau tengah berdiri marah, duduk. Kalau tengah duduk marah, berbaring. Kalau berbaring marah juga, pergilah mandi, wuduk, sembahyang. InsyaAllah hilang. Jangan ikut sifat marah. Kerana Nabi kata, siapa yang ikut sifat marah, kadang-kadang dia pegang pisau, setan tolak tangan dia, dia boleh tikam orang. Jangan ikut sifat marah. Kadang-kadang setan duduk di steering, dia punah tangan kita sikit, kita langgang tepi jalan. Itu memang kita tidak ada niat, sebab setan main peranan dalam bab itu. Okey, dalam bab itu. Tolong redakan kemarahan. Tadi saya sebut tentang ketua kampung tadi. Bila saya ziarah dia, macam-macam orang kata dekat dia. Orang sihir lah, orang bala dia lah, pasal mulut dia laser. Dia kata satu datuk ziarah dia, datuk dia kata, itulah Tuan Haji, mulut laser sangat, tu yang sakit tu. Itu yang orang marah tu. Tuan-tuan, haram tuan-tuan cakap macam itu pada orang sakit. Tuan-tuan tahu tak, orang sakit ni Allah sayang. Nabi kata, siapa yang demam semalam, seolah-olah dia beribadat tahun ibadat sunat. Siapa-siapa yang demam 2 malam, seolah-olah dia beribadat 2 tahun sembahyang sunat. Siapa-siapa yang sakit kepala, seolah-olah dia beribadat 70 tahun, tuan-tuan. Tuan-tuan rajin-rajin dah sakit, supaya dapat balik. Jadi jangan tuan-tuan kata dia ni hilang motor, pasal tak bayar zakat. Jangan cakap macam itu. Sebab Allah sayang. Nabi kata, siapa yang sakit pada kaki, dosanya keluar melalui kakinya. Siapa yang sakit tangan, dosa tangan dia keluar daripada tangan dia. Ini tanda-tanda Allah sayang. Sehinggalah bila kita sakit, malaikat angkat pen, malaikat tak tulis kejahatan yang kita buat. Tiba-tiba kita kata, itulah. Kata ke orang sangat, itulah tak bayar zakat, itulah, banyak tulah sangat. Sedangkan orang yang sakit itu, tanda-tanda Allah sayang pada dia. Tapi tuan-tuan janganlah cari penyakit. Lagi duduk depan tangga tu pula, tunggu kereta langgar, jangan pula. Kalau sakit, 2 saja yang tuan-tuan kena buat. Redha dan sabar. Jangan marah. Nabi kata, siapa yang marah atas sakit, celakalah orang itu. Dan tidak akan sembuh daripada sakitnya. Tidak akan sembuh daripada penyakit orang yang marah kepada penyakit. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini memberikan manfaat kepada kita tentang persoalan marah. Dan besok pagi insya-Allah saya akan menyentuh isu babi yang di negeri tuan-tuan ni sangat hangat diperkatakan, mengikut yang kita tengok daripada perspektif Islam. Macam manakah babi yang sebenarnya? Ya, jam 9 pagi besok insya-Allah dalam bab fiqh kita akan tengok
persoalan babi. Jadi malam ni saya tak nak sentuh lagi sebab kita nak sentuh masalah hati. Besok pagi saya akan sentuh tentang isu babi, apa hukum dan apa alternatifnya. Cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati